Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang pertamanya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Masjid As-Sunnah Pasir Pekan kerana memberi peluang untuk saya menyampaikan satu tajuk berkenaan dengan perkembangan kes Nik Ilin binti Nik Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Nastasha Tengku Abdul Rahman yang menentang ataupun melawan kerajaan negeri Kelantan bersabit dengan 20 legal provisions ataupun 20 peruntukan undang-undang dalam enactment kanun jenayah syariah negeri Kelantan. Baik, kes ini di sisi kami para peguam, lawyers, kita sebut sebagai strategic litigation. Strategic litigation maksudnya kes di mahkamah yang mana ianya mempunyai strategi yang tertentu. Kenapa kita panggil strategic litigation? Sebab jikalau tuan-tuan lihat statement yang dikeluarkan oleh pihak yang terlibat itu, dia tak sebut dengan jelas bahawa dia menentang Islam. Kan, dia tak sebut bahawa dia filekan kes ni sebab saya tak suka Islam. Dia tak sebut macam tu. Ataupun dia tak sebut bahawa saya tidak mahu memperkuatkan atau memperkasakan undang-undang syariah. Dia tak sebut. Kita filekan kes ini untuk melemahkan undang-undang Islam pun dia tak sebut, kan? Tetapi alasan-alasan dia lebih kepada apa yang kita panggil sebagai hak asasi manusia, melibatkan seperti pertentangan di antara Federal Constitution, kan, perlembagaan persekutuan yang ada senarai persekutuan dan senarai negeri. Dan mereka kata bahawa negeri ataupun secara khususnya Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak ada bidang kuasa untuk gubal undang-undang yang mana ianya sudah ada dalam bidang kuasa persekutuan. Cerita dia, saya tukar keadaan itu dan saya bawa tuan-tuan ke Turki sekejap sebelum kita bincang yang ni. Saya bawa ke Turki. Turki suatu masa dulu menghadapi masalah bagi muslimat ataupun kaum wanita Turki untuk pakai tudung, khususnya dalam bangunan kerajaan dan juga program-program rasmi kerajaan.
Sehingga kan sewaktu Abdullah Gül menjadi presiden Turki, isteri presiden nak masuk dalam program rasmi kerajaan, dalam bangunan kerajaan, tidak dibenarkan masuk kerana isteri Abdullah Gül pakai tudung. Itu Turki satu masa dulu, kan. Sebelum sekarang ni Presiden Turki adalah Recep Tayyip Erdogan ataupun Erdogan, tak apalah kita sebut macam mana pun. Tetapi apa yang berlaku sekarang, dengan kebijaksanaan, kan, dengan kebijaksanaan dan strategi yang diguna pakai oleh kepimpinan parti yang dipimpin oleh Erdogan, dia memperjuangkan apa yang dipanggil sebagai hak asasi manusia, untuk mengatakan bahawa kita tak boleh paksa siapa-siapa untuk pakai pakaian yang tertentu atau larang mereka daripada pakai pakaian yang tertentu. Maka setiap rakyat Turki perlu diberi hak untuk bebas memilih pakaian apa yang hendak dipakai. Sebab apa Erdogan menggunakan alasan itu? Dia tak guna Quran, dia tak guna hadis, dia tak guna sunnah. Sebab Turki sangat sekular, kan? Turki sangat sekular. Mereka tidak mahu mendengar hujah yang kita ambil based on divine law, berdasarkan kepada undang-undang yang berteraskan kepada wahyu. Dia tak boleh terima. Kita bacalah ayat Quran, bacalah hadis Nabi, dia orang tak mahu terima. Itu Turki. Maka helah ataupun kita panggil legal stratagem ataupun legal tricks yang digunakan oleh Erdogan ialah dengan menggunakan hak asasi manusia, human rights, kan, freedom of movement, kan, freedom of expression dan seumpamanya. Setiap orang ada hak dia untuk bersuara, untuk berpendapat, freedom of religion dan sebagainya, kebebasan beragama, kebebasan bergerak yang kita tak boleh halang dia, termasuk kebebasan untuk memakai pakaian apa yang rakyat mahu. Maka dengan pendekatan, approach yang diguna pakai oleh Erdogan itulah hari ini, kan, kaum wanita Islam di Turki bebas untuk pakai tudung yang mana dulu dalam kampus universiti tak boleh pakai, dalam bangunan kerajaan tak boleh pakai. Tuan-tuan nampak tak? Kita pusing cerita tu, balik dalam negara kita benda yang sama. Golongan ni, tuan-tuan sekalian, dia tak kata bahawa saya benci undang-undang Islam. Tak, dia tak sebut macam tu. Kami tak mau undang-undang Islam, tak. Tapi dia kata kita, sebagaimana tuan-tuan boleh tengok dalam website Sisters in Islam, dia kata constitutionality ataupun perlembagaan ataupun tidak berperlembagaannya Kelantan Syariah Criminal Offences Enactment itu, dia kata melibatkan banyak aspek. Kita nak kata dia ni berperlembagaan atau tidak berperlembagaan, dia kata melibatkan banyak benda yang nak kena bincang. Satu, dia kata rule of law, kan, international human rights law, compliance dengan senarai apa yang kita panggil sebagai senarai negeri dengan senarai persekutuan. Persekutuan, dia ada hak dia, bidang kuasa dia untuk gubal undang-undang jenayah, kan. Negeri tak boleh gubal undang-undang jenayah. Negeri boleh gubal undang-undang yang melibatkan ajaran Islam sahaja. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Kemudian dia bagi alasan freedom of opinion, kan, freedom of expression, bodily autonomy and integrity, macam-macam lah alasan yang dia bagi. Baik. Maka antara benda yang dia attack, tuan-tuan sekalian, yang dia serang dalam enactment jenayah syariah negeri Kelantan ini, contohnya, kalau saya boleh petik, kan, beberapa kesalahan-kesalahan yang dia pertikaikan. Contohnya dia kata section 23, section 23, exposing aurat in public places. Maknanya dia mempertikaikan undang-undang yang kerajaan negeri buat untuk regulate, kan, untuk buat aturan kepada masyarakat supaya rakyat dalam negeri kita ni kalau berpakaian dengan cara menutup aurat, dia tak setuju. Khalwat, close proximity, khalwat, dia tak setuju.
kerajaan negeri gubal undang-undang untuk hukum, untuk tangkap, di-charge dan hukum orang yang didapati bersalah kerana khalwat. Dia tak setuju. Sebab bagi dia itu adalah moral policing. Dia kata bab akhlak ni kita tak boleh buat undang-undang. Bab akhlak. Dan alasan sisters in Islam dan juga golongan yang sewaktu dengan mereka guna ayat Quran, iaitu la ikraha fid din, kan? No compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama. Ayat Quran tu betul, bukan kata tak betul ayat Quran, tapi translation pun betul, terjemahan tu betul, tapi tafsiran tu salah, konteks yang digunakan itu salah. Dan kita tahu berdasarkan tafsir yang muktabar, la ikraha fid din, maksud dia kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Tu maksud dia. Kita tak boleh pergi bakar gereja, tokong, tak boleh. Kita tak dapat pahala kalau kita pergi pukul Tok Sami yang nak pergi semayang. Silap-silap dapat dosa, tuan-tuan. Ini ajaran agama. Tapi bagi mereka, kita tak boleh paksa. Kita kata boleh paksa. Pasal apa? Sebab bila ada undang-undang, dia mesti ada hukuman. Barulah orang akan taat kepada undang-undang. Undang-undang tanpa hukuman, orang tak akan taat. Contoh paling mudah, undang-undang lalu lintas jalan raya. Traffic lights, lampu merah, kuning, hijau. Undang-undang kata tak boleh langgar lampu merah. Lampu merah mana dia stop. Cuba tuan-tuan bayang, kalau polis tak ada kuasa untuk compound, untuk denda, untuk ambil tindakan terhadap pengguna jalan raya yang langgar lampu merah, agak-agak orang patuh ke tak patuh kepada undang-undang traffic lights? Orang takkan patuh. As simple as that. Semudah itu untuk kita faham. Undang-undang ni, bila kita kata undang-undang, dia mesti ada hukuman, dia mesti ada paksaan. Siapa yang cikgu sekolah, dekat sekolah kita boleh paksa tak? Kat sekolah boleh paksa. Nak kena pakai baju color apa, baju macam mana, hari ni ada koko, pakaian macam mana kena bawa, datang sekolah pukul berapa, balik pukul berapa, kelas macam mana. Kita boleh paksa tak? Boleh paksa. Boleh buat undang-undang dan hukum pelajar walaupun sekolah rendah sekalipun kalau dia tidak ikut kepada peraturan dan disiplin di sekolah. Itu sekolah. Maka apatah lagi kalau undang-undang agama. Kan undang-undang agama sudah tentulah lebih-lebih lagi mempunyai hak untuk mengenakan hukuman bagi sesiapa yang tidak taat kepada ataupun tidak akur kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Baik. Maka apa yang mereka buat, tuan-tuan? Mereka cabar undang-undang dengan approach pendekatan yang saya sebut tadi, yang kita panggil sebagai strategic litigation. Mereka semua ni, mereka tidak bertindak sendirian. Kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku dalam negara kita, memang ini yang kita panggil sebagai berstrategi. Benda-benda yang berstrategi. Contoh tahun 2009, mereka telah apa kita kata, kes Ayah Pin. Kes Ayah Pin, cubaan itu gagal, kan, untuk mencabar enactment negeri Terengganu. Mereka gagal. Kalau ikut logik, tuan-tuan sekalian, ajaran Ayah Pin ni sepatutnya tidak mendapat sambutan. Sepatutnya tak ada orang nak ikut Ayah Pin. Tapi benda yang berlaku sebaliknya, kan? Ayah Pin ni, tuan-tuan sekalian, kalau ikut fatwa negeri Terengganu, dia kata apa? Dia kata ajaran Ayah Pin adalah sesat, menyeleweng dan membawa kepada rosaknya akidah. Kerana itu hendaklah orang ramai menghindarkan diri dari terbabit dengannya. Jelas, kan? Tapi ada tak orang ikut? Ada. Dan ramai orang ikut Ayah Pin, kan? Walaupun dah ada dah fatwa yang jelas. Baik,
Dalam fatwa Negeri Terengganu, antara keterangan dalam fatwa tu dia kata apa? Ayah Pin mengaku tidak belajar agama. Ayah Pin tak belajar agama, tapi ajaran dia orang ikut. Ni pelik orang kita. Siapa sini dekat Pasir Pekan ada bila nak pergi operate IJN, nak operate jantung, tak mau pergi IJN, pergi dekat pengamal perubatan tradisional. Buat bedah cara raib. Itu contoh stupidity, kebodohan. Orang cerdik, dia tak akan pergi pengamal perubatan lagu tu. Dia tahu bahawa setakat hari ni hak paling pakarnya IJN, hak paling pakar. Saya ada kawan cikgu sekolah, dia ada problem tersumbat. Pergi IJN kata ada 3 tersumbat. So appointment untuk seterusnya tu, untuk sebelum pembedahan tu 2 bulan. So dia kata apa? Dia kata, saya ustaz, saya ambil peluang tu, pantang dengar kat mana ada Tok Bomo boleh buat jantung, dia kata pi semua. Dia orang Penang. Sampai Melaka tu ada satu bomoh apa tahu, dia boleh buat. Pergi, dia kata 2 bulan tu pantang dengar ada mana-mana cara kampung ni, cara tradisional, semua pergi habis 2 bulan, cukup 2 bulan pergi IJN. Dia bagi tahu dekat pakar tu, dekat pakar jantung, dia kata saya ada try cara tradisional, dia kata. Doktor tu tanya dia, apa benda yang cikgu try? Dia pun ceritalah, ada bagi air tu macam-macam, air lah apa semua, macam-macam lah bacaan tu, ini apa semua, petua tu petua ni. Tuan-tuan tahu apa yang doktor tu kata dekat kawan saya tadi? Dia kata, cikgu ni cikgu kan? Kawan saya kata, aku kena dah. Kalau dia kata aku nak kena dah, cikgu ni cikgu kan? Kawan saya kata, saya cikgu. Dia kata, cikgu tahu tak, kolesterol tu yang tersumbat dekat dalam tubuh kita ni, hak itu sumbat tu, dia benda macam mana? Dia keras, dia tu macam batu, dia kata. Macam mana nak flush dengan air? Tak boleh flush dengan air, benda sumbat yang keras lagu tu, dia kata. Tak munasabah. Kawan saya kata, dia malulah. Tapi kok-koklah berjaya, kok-koklah berjaya. Lagu tu lah tuan-tuan. Benda hak mudah saya nak bagi contoh. Kalau kita orang cerdik, orang yang ada pelajaran, kita tahu bahawa kalau bak jantung ni tuan-tuan sekalian, tak payahlah nak try air jampi sapu kat dada. Nak sembuh macam mana? Benda hak tersumbat dalam tu, kita sapu air sejuk kat atas ni, baca jampi. Tak kena tuan-tuan. Lepas tu dia adalah pengeras berapa ribu. Kena bodoh lagu tu tuan-tuan. Ni Ayah Pin lagu tu. Orang macam tuan-tuan hak cerdik-cerdik ni tak mengaji lah dengan Ayah Pin. Saya pun tengok Ayah Pin semua, saya tak ada selera nak mengaji dengan dia. Tapi realiti dia ada orang ikut. Realiti dia ada orang ikut. Ini masalah dalam beragama. Benda yang kita kata tidak munasabah, hak itulah orang ikut. Ada tak orang Kelantan ni duk ikut ustaz yang duk ajar apa ni, petua-petua hak pelik-pelik? Ramai. Kita kata takkanlah orang Kelantan ni tak cerdik. Memang tak cerdik sungguh. Hak tu lah tak cerdik tu. Aduh, hak geng-geng tu yang tak cerdik. Kita kata benda tak munasabah, mandi safar pun ada orang ikut. Kita nak kata apa? Kita kata benda dah settle, lama dah settle, Tok Guru dah settle lama dah, timbul balik ramai pula ikut. Nak kata apa? Ni macam cerita tadi, kawan saya cikgu pun nak try juga, kok boleh. Tapi nasib baiklah doktor tu tak kata apa kat dia kan. Cuma dia kata cikgu ni cikgu kan. Faham lah kan. Kita orang cerdik kena buat cara orang cerdik. Tak apa. Lepas tu dalam fatwa ni kata apa? Ayah Pin kata apa? Tidak ada orang lain selain daripada saya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berguru dengan Jibril. Tu Ayah Pin kata. Boleh percaya, boleh ikut. Dia saya tak faham.
Kita kalau dengar ada orang kata dia mengaji dengan Jibril, kita tak ikut dah orang tu. Kita tahu hak tu memang tipu atas darat. Memang tipu atas darat. Tapi dakwaan dia ni tuan-tuan sekalian, orang boleh ikut. Tu tuan-tuan. Lepas tu dia kata mesti jumpa Allah dan Rasul dulu baru boleh percaya. Ayah Pin kata, nak percaya dekat Allah, nak percaya dekat Rasul, kena jumpa dengan Allah dulu, kena jumpa dengan Rasul dulu baru boleh percaya. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata setiap kali semayang hendaklah beriktikad bahawa Ayah Pin berada di depan. Punya bagus Tok Guru. Tuan-tuan cuba bayang, ada ustaz kat depan ni ajar kat kita, kalau nak semayang kena bayangkan dia tu ada kat depan, kat belah kiblat. Tuan-tuan nak ikut orang lagu tu. Kita hamba dengan penyapu tuan-tuan orang lagu tu. Tapi Ayah Pin ramai pengikut. Walaupun dia kata bila semayang kena bayangkan dia ada di depan. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Baik. Lepas tu Quran tu dibakar dan abu Quran disapu pada seluruh tubuh Ayah Pin. Banyaklah dakwaan-dakwaan dia yang jahat, yang palsu, yang menyeleweng, tetapi semuanya itu tuan-tuan sekalian tidak dipedulikan oleh pengikut dia. Sampai tahap satu orang ustazah yang mengaji di Mesir, di Azhar, jadi pengikut dia. Dan sanggup sign statutory declaration untuk kata dia keluar daripada Islam. Dia sanggup. Bahaya. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Mereka buat strategic litigation, guna kes Ayah Pin untuk cabar enactment jenayah syariah negeri Terengganu. Cuma alhamdulillah, nasib baiknya kes tersebut mereka kalah. Jadi enactment yang negeri Terengganu selamat, boleh pakai lagi. Itu cerita tahun 2009. Kemudian ada satu lagi strategic litigation tahun 2015. Kita ambil yang penting-penting lah, iaitu kes 2015 ni kes Pondan. Kes Pondan di Negeri Sembilan tahun 2015. Juzaili kan, dia ada beberapa pondan di Negeri Sembilan. Muhammad Juzaili, Muhammad Khamis, Syukur Jani dan Wan Fairul Wan Ismail. Dia orang ni kena tangkap sebab apa tuan-tuan? Kerana Section 66 enactment jenayah syariah Negeri Sembilan melarang orang lelaki berwatak dengan watak perempuan. Orang lelaki tak boleh pakai pakaian perempuan, dan begitulah sebaliknya, orang perempuan tak boleh berwatak dengan watak lelaki, orang perempuan tak boleh pakai baju lelaki. Jadi bila mereka ditangkap dan diambil tindakan oleh pihak berkuasa agama Negeri Sembilan, apa yang berlaku tuan-tuan? Ada satu golongan ini dia cabar enactment jenayah syariah Negeri Sembilan. Mana benda ni tuan-tuan tersusun dengan rapi, cantik, tanpa kita sedar akibat yang akan memberi prejudis kepada usaha memperkasakan undang-undang syariah dalam negara kita. Padahal undang-undang syariah memang ada hukum tak boleh lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Sebab agama kita mengajar kepada kita, kalau kita ni lelaki, kena jadi lelaki. Kalau kita perempuan, kena jadi perempuan. Tak boleh ubah jantina, tak boleh. Yang gerakan LGBTQ seluruh dunia sekarang ni tuan-tuan, dia berselindung di sebalik human rights, hak asasi manusia, freedom, kebebasan. Maknanya kalau saya tak mau jadi lelaki, saya berhak untuk jadi perempuan. Kalau saya perempuan, saya tak mau kemaluan saya nak kemaluan lelaki, saya berhak untuk buat pembedahan. Tak ada siapa yang boleh sekat keinginan saya. Ini adalah suatu
perkara yang sedang berlaku seluruh dunia. Dan tuan-tuan tengok serangan mereka di negara-negara Kristian berjaya ataupun tidak? Berjaya. Orang Kristian zaman dulu tuan-tuan tidak pernah terbayang bahawa padri mereka berhak untuk jadi gay. Sebagaimana kita takkan terbayang imam kita berhak untuk jadi gay. Kita tak pernah bayang akan tiba satu masa imam kita berhak untuk jadi pondan. Cuba bayang kat depan ni imam pondan, apa jadi? Dia datang surau kita, surau apa Masjid As-Sunnah Pasir Pekan ni, dia lelaki tapi pakai baju kurung, pakai telekung nak sembahyang. Tuan-tuan nak letak dia kat mana? Saf lelaki ke belah perempuan? Nak letak kat mana? Nak letak belah lelaki, sebab dia lelaki, masalahnya dia pakai baju kurung, dia pakai telekung. Nak letak belah perempuan, orang perempuan pula akan lari sebab tahu dia jantan. Nak buat macam mana? Dia mari-mari depan tu, dia kata, Tok Imam lama tak jumpa, dia nak peluk Tok Imam. Agak-agak lari dah Tok Imam, lari je. Tak cukup tanah lari Tok Imam. Dengan susu pun dia cucuk, ada susu apa semua. Macam mana nak peluk Tok Imam? Tuan-tuan tengok Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata, kalau dengan budak lelaki yang cantik, yang tak ada bulu ni pun, kalau peluk sentuh dia akan menyebabkan fitnah, itu dilarang daripada kita peluk ataupun bersentuhan dengan dia. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Ni pondan. Katalah Sajat balik Malaysia, jumpa tuan-tuan. Sebut nama tak apa, sebut nama dia. Tak boleh peluk. Sebab dia jadi fitnah. Dia akan jadi fitnah. Dia tak jadi ukhuwah. Tak apa ustaz, kita ukhuwah Islamiah. Ukhuwah Islamiah macam mana dengan Sajat? Dia tak jadi ukhuwah Islamiah. Yang tu yang kita nak kena tahu. Okay. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa kita ada undang-undang lagu ni? Dan kita nak make it clear. Agama kita dalam bab genuine cases. Case yang genuine. Khunsa, orang yang ada dua jantina sebagai contoh, dua alat kelamin, dia kena pilih salah satu. Ada alat kelamin yang tidak berfungsi, ada alat kelamin yang lebih berfungsi. Doktor sahkan alat kelamin dia hak ni boleh berfungsi, yang ni kena buang. Yang tu genuine cases. Dia bukan saja-saja ikut nafsu dia. Yang tu kita serah kepada pakar perubatan sahkan itu genuine cases. Buatlah surgery, pembedahan, buat yang apa yang patut. Yang kita bercakap sekarang ni berkenaan dengan orang pondan yang nak ubah benda yang Allah Ta'ala dah jadikan dalam diri dia. Tuan-tuan sekalian, dalam agama kita, ubah ciptaan Tuhan bukanlah semua benda dilarang. Bukan semua dilarang. Ada orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pasal ubah ciptaan Tuhan ni kan? Macam mana? Apa kata Syekh? Syekh kata ubah ciptaan Tuhan ni ada yang diperintahkan dalam agama. Memang syariat suruh kita ubah. Dan ada yang syariat larang kita ubah. Contohnya benda yang fitrah, benda yang dalam sunnah tu ada kan, apa dia, bersihkan ketiak, bahagian kemaluan apa semua tu, bulu-bulu yang ada, yang tu memang sunnah. Walaupun itu rambut itu diciptakan oleh Allah, tapi kita disuruh ubah, berkhatan kan, itu Allah Ta'ala cipta. Memang ada lebihan kulit pada kemaluan lelaki, tapi Allah Ta'ala, tetapi agama mengajar kepada kita untuk kita bersunat. Orang Kelantan kata buat itu ubah, tapi ubah itu sunnah. Tapi ada ubah yang dilarang, macam tatu kan, buh dakwat dalam kulit, benda-benda yang macam tu, ubah jantina, itu dilarang dalam agama. Ada satu orang putih tuan-tuan, kalau siapa yang rajin buka dalam
dalam apa kita kata, boleh Google lah dalam internet. Ada satu orang putih ni, dia sebenarnya bagus. Asalnya dia ni family man. Dia family man. Dan dia ni ex-banker. Kan, ex-banker. Dia kata, now my son won't talk to me. Dia kata sekarang ni anak lelaki saya tak mau cakap dengan saya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia asalnya satu orang lelaki, handsome, sempurna sebagai manusia, tapi dia ubah jantina, dia jadi genderless dragon. Dragon bahasa Melayu apa? Naga. Naga yang tidak ada jantina. Dia ubah habis tuan-tuan. Dia ubah. Kalau tuan-tuan rajin Google lah, tuan-tuan boleh tengok. Kan? Dia modify tubuh dia. Mata dia ni, mata putih, dia cucuk supaya hak putih tu jadi hijau. Mata hitam ni dia buat supaya dia tak jadi bulat macam kita. Jadi macam ular, macam, kan? Dia macam apa kita kata, bujur tu. Dia tak bulat mata hitam. Hidung ni tuan-tuan, kita lubang ke bawah. Apa ni orang pasti pekan semua lubang hidung ke bawah lah. Lubang hidung ke bawah. Dia ubah lubang hidung tu jadi ke tepi, macam dragon. Cantik tak tuan-tuan? Tak cantik. Dan bagi orang yang educated, orang yang cerdik, orang yang munasabah, takkan buat benda lagu ni. Tapi kita kata takkan buat, tapi ada orang buat. Maka agama dia datang kepada kita, dia larang kita buat benda-benda lagu ni. Sebab benda lagu ni merosakkan diri kita. Ni dalam berita ni kata apa? The world's first genderless dragon. Kita nak kata apa? Sebab tak, agama dia datang kepada kita, dia larang kita daripada buat benda-benda yang macam ni, tuan-tuan. Tak boleh, kan? Kita tak boleh terlalu ikutkan nafsu kita. Kemudian lepas tu tahun 2021 lebih kurang, kes liwat, kan? Iki Putra. Kes liwat Iki Putra ni dia menang. Dia menang. Mereka menang. Mereka menang. Yang mana mahkamah buat keputusan bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada bidang kuasa untuk gubal undang-undang yang berkaitan dengan liwat. Maknanya apa? Mereka gagal. Kes yang kedua tadi gagal. Kes yang ketiga mereka menang. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam, kita tak boleh sedap hati sangat. Tak boleh sedap hati sangat. Kita kata tak apa, sebab negara kita ni pemimpin dia Islam. Tak boleh sedap hati sangat. Sebab kita boleh tengok mereka ni sentiasa berusaha, kan, untuk membatalkan undang-undang syariah. Mereka cuba buat. Walaupun mereka tak guna alasan ini bukan berkaitan dengan doktrin agama. Mereka tak guna alasan itu. Tapi mereka menggunakan alasan yang macam saya sebut tadi, yang kita panggil strategic litigation. Ini satu benda yang sangat bahaya, tuan-tuan sekalian. Baik. Contoh, benda yang dia petikai. Section 35, Sisters in Islam. Dia hujah Sisters in Islam dengan Ni Ilin tu lebih kurang je. Tuan-tuan tengok kes Ni Ilin, tuan-tuan tengok dalam website Sisters in Islam, lebih kurang. Sebab tu kita kata mereka ni dalam kelompok yang sama, kan? Kelompok yang sama. Dah masuk Isyak eh? Apa sini azan dulu ke boleh terus? Boleh terus eh? Baik. Section 35, minuman yang memabukkan, kan? Minuman yang memabukkan. Apa salahnya agama, kan? Apa salahnya agama buat undang-undang melarang penganut agama Islam daripada minuman yang memabukkan? Itu ada ajaran agama. Saya ingat baru ni
ada satu orang ahli politik Kelantan. Dia kata Islam larang penganut dia daripada mabuk, tapi kita bagi hak orang bukan Islam untuk minum arak, sebab itu hak dalam agama dia. Tuan-tuan, saya secara peribadi saya tak setuju statement ni. Kita kata kita orang Islam larang mabuk, tapi agama lain boleh mabuk, sebab itu hak dia. Saya nak tanya tuan-tuan, agama mana yang bagi hak kepada penganut dia untuk dia mabuk? Tuan-tuan bagi tahu, Buddha, Hindu, Kristian. Hak ni benda baik. Bila kita sebut rights, dia satu benda yang baik. Benda yang buruk dia tak jadi rights, dia tak jadi hak. Bila sebut hak ataupun rights, dia benda baik, benda yang berfaedah. Benda yang merosakkan, dia takkan jadi hak. Orang belah Penang, belah Kedah duk minum ketum. Di Kelantan ni ada ketum? Ada juga? Oh, ada juga. Saya bercakap dengan satu surgeon, doktor pakar. Dia dah pencen dah, baru pencen. Saya kata ketum ni sebenarnya boleh minum ke tak boleh minum? Saya tanya dia. Dia kata ketum ni kalau semata-mata ketum, tuan-tuan kena dengar perhabis tau, jangan lari pula paling. Sikit lagi salah faham pula. Kena dengar perhabis. Ketum ni kawan saya, doktor pakar yang dah pencen dah. Dia kata ketum ni kalau dia betul-betul ketum saja, tak ada benda lain, memang ketum saja, dan kita minum dengan moderate, dia tidak membahayakan. Tapi dia kata dia sendiri sebagai doktor, dia setuju dengan langkah kerajaan kawal, termasuk jadikan ketum ni satu benda yang salah kalau disalahgunakanlah, dengan bahasa mudah, kalau disalahgunakan. Pasal apa? Dia kata realiti dalam masyarakat kita macam mana? Dia kata realiti masyarakat kita, dia beli air ketum. Bila beli air ketum, siapa yang boleh bagi jaminan air ketum tu memang air ketum ori dan tak campur dengan ubat nyamuk, tak campur dengan benda-benda hak mengarut tu? Budak sekolah di Kelantan saya tak tahu, di Penang, Kedah ni tuan-tuan, dia orang jual ni satu plastik tu RM10. Budak-budak share duit untuk beli. Sebab tu pihak berkuasa ambil tindakan haramkan air ketum. Diharamkan. Sebab nak kawal benda tu daripada penyalahgunaan. Sebagaimana dadah. Bukan kata kerajaan tak tahu kelebihan ketum. Bukan kerajaan tak tahu kelebihan ketum. Kerajaan tahu. Tapi antara maslahah dengan mafsadah, mana lebih besar? Memang ketum tu ada maslahah. Ni jangan edit tau. Ni saya sebut lagu ni, dia kerak yang tu buat teruk saya. Memanglah ketum tu ada maslahah, tapi mafsadah dia lagi banyak. Sebab apa? Sebab orang kita dia suka jadi saintis. Dia suka try. Dia campur dengan macam-macam ubat nyamuk lah, itu ini, akhirnya dia merosakkan diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tapi puak ni tuan-tuan sekalian, dia pertikaikan. Dia kata enactment negeri tidak sepatutnya boleh, tak sepatutnya buat undang-undang untuk menghalang minum air yang memabukkan. Kemudian section 33 enactment Kelantan ni, disobedience to parents. Anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa boleh dihukum. Sekarang ni kita tak ada undang-undang untuk kontrol anak-anak kita. Tak ada. Saya dah sebut di awal kuliah tadi, kalau kita ada undang-undang tapi tak ada hukuman, orang ikut tak undang-undang tu? Orang tak ikut.
Sekarang ni kita ada banyak masalah anak-anak yang tidak taat kepada ibu bapa. Macam mana kita nak regulate, kita nak buat undang-undang, nak paksa anak ni supaya taat kepada ibu bapa dia? Kita nak buat macam mana? Kalau tidak dengan cara ada undang-undang dan ada hukuman melalui enactment jenayah syariah di peringkat negeri-negeri. Anak-anak hari ni, ada satu orang cikgu, dia mai jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, berdosakah saya kalau saya benci mak saya?" Dia tanya, "Berdosa tak kalau dia benci mak?" Saya tanya, "Pasal apa?" Sebab dia kata mak dia tak pernah jaga dia daripada kecil, tapi sekarang bila dia dah nak pencen, mak dia telefon kat dia minta duit adalah beberapa ribu. Mak dia minta duit. Dia benci dekat mak dia. Dia benci. Dia kata mak dia tak pernah jaga dia. Mak dia buang masa dia kecil, bagi orang lain jaga. Bila dia besar sikit, mak angkat dia tadi bawa dia pergi jumpa dengan mak kandung dia. Dia kata dia duk ingat mak kandung nak dokong dia, nak peluk dia, nak cium dia. Tak, mak kandung dia tak peluk, tak pandang, tak tengok pun dia. So dia ada dendam dalam diri dia. Dia ada dendam dalam diri dia. Dia tak puas hati. Oh, bila aku nak pencen, mak aku tahu aku ada duit, dia telefon nak minta duit. So dia kata dia benci dekat mak dia. Tuan-tuan, saya kata Quran ajar kita macam mana. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassaynal insan. Kami perintahkan kepada manusia, kepada insan, bil walidaini, pasal dua orang mak ayah ni, orang tua ni, mak dengan ayah ni, supaya buat baik. Ihsana, buat baik. Ayat Quran tu dia tak sebut mak ayah tu Islam ke, kafir ke, mak ayah tu baik ke, jahat, dia tak sebut. Wajib buat baik walaupun mak ayah tu kafir sekalipun, penyembah berhala sekalipun. Wajib buat baik. Mak ayah kita bukan penyembah berhala. Mak ayah kita bukannya syirik. Mak ayah kita bukannya kafir. Mak ayah kita yang kita kata salah tu salah apa? Tak jaga kita ya. Sedangkan Quran dan melalui apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi, mak ayah mereka kafir, musyrik, itu pun diperintahkan oleh Allah untuk buat baik. Sedangkan ibu bapa kita tidaklah berdosa sebesar penyembah berhala. Kalau mereka berdosa sekalipun kepada kita. Ni ungkit. Dulu ayah saya pukul saya sampai berdarah. Dulu ayah saya lempar saya dalam longkang sampai patah. Pukul dekat tangan sampai patah jari. Pukul dengan kepala tali pinggang besi. Macam-macam. Dendam dalam diri. Sebab apa? Sebab teringat macam mana ayah buat. So bila kita dah besar, tak mau bagi duit dekat ayah. Pasal teringat dendam dekat ayah. Duk dendam dekat ibu. Agama datang kepada kita untuk regulate. Anak dia tak boleh benci ibu dia walaupun ibu dia tak pernah jaga dia daripada dia kecil. Anak tak boleh dendam, balas dendam kepada ayah dia walaupun betul sekalipun ayah dia pukul dia dengan batang kayu sekalipun. Itu soal silap ayah dia dengan Allah Ta'ala, silap ayah dia dengan dia masa dia kecil. Tetapi agama tidak membenarkan si anak membalas dendam terhadap kesilapan ayah dan ibu. Maka kita buat undang-undang supaya anak-anak ni buat baik kepada mak dengan ayah dia. Tak boleh tinggal mak ayah dia lagu tu. Tak boleh. Kita ada tanggungjawab.
kita benci macam mana sekalipun kepada anak kita, kita ada tanggungjawab kepada anak kita. Kita benci macam mana sekalipun kepada ayah kita, kepada mak kita, dia tetap ayah kita, dia tetap mak kita. Buruk macam mana sekalipun ayah kita, buruk macam mana sekalipun mak kita, dia tetap ayah kita, dia tetap mak kita. Yang wajib kita buat baik. La taqul lahuma uffin, jangan berkata sekalipun. Walaupun ayah kita penyembah berhala, kata pun tak boleh. Walaupun mak kita agama Hindu, agama Buddha, bukan agama Islam, kata menyakiti perasaan dia, ataupun dengan body language, dengan memek muka, tunjuk depan mak memek muka kita, body language kita pun tak boleh. Ini agama Islam yang kata based on divine law, undang-undang wahyu. Undang-undang wahyu dia based on revelation, wahyu daripada Allah, Quran dan hadis. Tiba-tiba orang-orang ni, tuan-tuan sekalian, dia nak challenge, dia nak buang supaya pihak berkuasa agama negeri tak boleh buat undang-undang untuk disiplinkan anak-anak, supaya anak ni buat baik kepada mak dengan ayah. Tuan-tuan tahu, masa saya mengaji di England, orang putih ni tuan-tuan ramai, semakin ramai yang kahwin dengan orang Asia. Orang Asia. Dan orang Asia ni biasanya Muslim. Sebab apa? Sebab dia kata orang Asia ni, kalau lelaki dia family man. Family man. Dia tak balik tengah malam, dia tidak balik tengah malam mabuk. Itu orang lelaki Asia yang beragama Islam. Dia lebih tumpu kepada keluarga. Itu kebiasaan kita orang Asia yang beragama Islam. Itu yang menyebabkan mereka tertarik dengan agama kita, dan mereka memeluk Islam. Tapi orang kita yang sudah beragama Islam, malangnya mereka berfikiran seperti orang bukan Islam. Ini yang kita hadapi sekarang, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian, benda apa yang dia tak setuju? Satu lagi, tak boleh negeri buat undang-undang yang berkaitan dengan zina. Dia tak setuju. Sebab apa? Sebab dia kata itu consensual sexual relationships between adults. Dia kata sebab hubungan zina ni suka sama suka. Tak boleh buat undang-undang lagu tu. Dia tak boleh jadi jenayah. Sebab apa? Sebab hak lelaki pun suka, hak perempuan pun suka. Cuba tuan-tuan tengok. Rosak tak lagu ni? Rosak. Contoh dia kata, in particular, kan, consensual sex between unwed. Maknanya hubungan jenis antara orang yang tidak kahwin, sama ada antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ataupun bisexual. Ada orang ni lelaki pun dia boleh, perempuan pun dia boleh. Ada juga orang lagu tu dia sapu belakang kecuali tiang elektrik je. Ada hal lagu tu. Lepas tu dia tak setuju apabila kerajaan apabila DUN, apabila dalam enactment Kelantan ada hukuman kepada orang yang mengadakan hubungan jenis dengan binatang. Tak boleh kita buat undang-undang hukum orang yang mengadakan hubungan jenis dengan binatang. Dia kata tak boleh. Dia kata sebab apa? Sebab freedom, hak asasi manusia. Hak asasi apa? Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan cari dalam internet, ada satu orang lelaki ni, dia menyetubuhi ayam dia. Tuan-tuan tahu ayam? Di Kelantan ni ayam besar mana? Ayam. Dia menyetubuhi ayam dia. Ni contoh kalau manusia dibiarkan mengikut syahwah dia, tanpa ada kawalan. Kita tengok ayam, tuan-tuan, tak ada nafsu. Betul tak? Kecuali ayam goreng. Itu pun nafsu nak makan.
kita tak faham macam mana ada orang lelaki dia boleh terangsang syahwat dia bila tengok ayam. Kalau tuan-tuan rajin Google, tuan-tuan boleh tengok ada orang yang menyetubuhi kambing dia pun ada. Ada orang kita kata berzina lah senang, berzina dengan kuda pun ada. Ini semua contoh manusia bila terlalu ikutkan nafsu. Manusia ni bila dia terlalu ikutkan nafsu, dia akan merosakkan diri dia. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi kat mahkamah. Kalau tuan-tuan ada masa, pergi kat mahkamah. Setiap hari biasanya ada kes penagih dadah. Tuan-tuan tengok penagih dadah macam mana. Ni muka ni cengkung, tulang pipi tersembul keluar, mata merah, tak nampak wajah yang sihat, nampak wajah tu sakit. Bukan tak tahu, kita tahu. Tapi walaupun kita tahu, tapi hak itulah kita buat. Siapa di sini yang tak tahu bahaya dadah? Semua orang tahu, tanpa kecuali, termasuk penagih dadah. Dia tahu bahaya dadah, tapi sebab ada nikmat pada dadah tadi, maka dia ketepikan bahaya dadah. Dia nak nikmat tu. Akhirnya apa jadi? Dia merosakkan diri dia. Maka kita perlu kepada undang-undang. Nafsu kita tak boleh ikut tanpa ada had. Kena ada had, tuan-tuan. Kena ada had. Tuan-tuan tengok ada satu video, saya rasa dalam seminggu dua ni kot, video satu orang lelaki, kaki dia kudung kena potong, duduk atas wheelchair. Dia cerita macam mana, apa sebab kaki dia kena kerat, kena potong. Kencing manis. Sebab apa dia kena kencing manis? Dia kata sebab masa dia muda-muda dulu, dia kata teh tarik dengan teh ais ni benda wajib dalam kereta dia. Teh tarik dengan teh ais. Tak ada teh tarik, teh ais. Tak ada teh ais, teh tarik. Dalam kereta tak putus, mesti ada ni, dalam plastik tergantung teh ais. Lepas tu aitin. Tuan-tuan, salahkah minum teh tarik? Tak salah. Teh tarik sedap tak? Kalau teh tarik dekat kedai tom yam tak sedap. Dia kena kedai mamak tu sedap. Kawan saya cerita, teh tarik ni sebab apa sedap? Sebab apa buat kat rumah tak sedap? Sebab dekat kedai, sekurang-kurangnya dia campur 3 jenis teh. Teh yang ada color tu, dia campur, dia ada resepi dia. Yang mana kalau Jabatan Kesihatan serbu, confirm kena. Lepas tu gula dengan susu pekat manis apa semua, dan dia sangat manis. Kita berhenti sekejap, hormat azan.
ati Muhammadan wasilatan fadilah wa ba'ath maqam Muhammad innaka la tukhlifu. Baik, sedang hadirin mukminin, sambung cerita tadi. Jadi apakah salah kita minum teh tarik, teh ais? Tidak salah. Tapi cara dia buat tu di kedai kita tahulah. Kita tak tahu dia guna teh yang high quality ke, yang low quality ke, yang ada pewarna yang bahaya ke, pewarna yang dilarang, yang tidak dibenarkan mengikut undang-undang dan sebagainya. Kita pun minum. Dengan minum pada kadar yang banyak, kita ketagih, kan, dengan kandungan gula yang tinggi. Apa jadi? Kena potong kaki. Dan dia cerita ini yang berlaku dekat dia. Tapi benda ni sentiasa diberitahu kepada orang ramai, tapi sebahagian orang ambil pelajaran, sebahagian lagi tak ambil pelajaran. Itu masalah dia, tuan-tuan. Itu masalah dia. Bukan kita tak cerita, kita cerita, tapi orang tetap tidak ambil pelajaran. Sama macam durian. Kan? Ada menteri kita meninggal dunia, lepas tu orang duk viral video dia makan durian apa semua, kononnya bersabit dengan durian. Wallahu alam, kita pun tak tahulah. Tetapi yang kita tahu dia kena stroke dan apa yang berlaku sebagaimana itu boleh baca dalam berita, kan. Lepas tu banyaklah video-video doktor bagi penjelasan. Diorang kata apa? Diorang kata bahawa durian ni kandungan gula dia tinggi. Bukan tak boleh makan, boleh makan durian, tapi kena makan pada kadar yang moderate, yang sederhana. Jangan banyak sangat. So kadar yang moderate, yang sederhana tu banyak mana? Dia kata 2 ulas ataupun 3 ulas. Kita di Pasir Pekan makan banyak mana? 2 biji ataupun 3 biji. Lepas tu bila kena stroke, orang pergi melawat dekat hospital, orang tanya macam mana, dia kata nak buat macam mana, takdir Allah Ta'ala. Itulah hak biasa kita buat, takdir Allah Ta'ala. Padahal kita dah tahu dah, benda tu benda yang manis, setakat 2 ulas, 3 ulas, okey. Bila makan banyak, kan, berpeluh ni, buka baju, makan lagi, buka lagi 1 biji. Berpeluh, buka seluar, pakai plekat pula, guluh-guluh, mengedak lagi, berpeluh ni. Pasal apa? Nafsu. Semudah itu untuk kita faham, tuan-tuan. Kenapa kena ada undang-undang? Kenapa kita kena perkuatkan undang-undang syariah? Bukan sebab kita nak kongkong manusia, tapi kita nak bagi kesedaran kepada manusia bahawa manusia ni kalau kita biarkan tanpa undang-undang, tanpa hukuman, dia akan melampaui batas. Dia akan melampaui batas. Macam saya sebut tadi lah, apa faedahnya yang pergi berzina dengan ayam tu? Tak ada faedah. Dan yang dia petikai ni, yang dalam kes ni Elin ni, antaranya ialah hubungan sukarela walaupun melalui dubur. Dia tak setuju. Dia kata ini dalam senarai persekutuan. Kita kata walaupun ada dalam senarai persekutuan, tapi dia ada juga dalam senarai negeri. Undang-undang negara kita ni, tuan-tuan, dia ada 3. Satu senarai persekutuan, satu lagi senarai negeri, satu lagi senarai bersama. Sama-sama ada kuasa. Negeri pun ada kuasa, persekutuan pun ada kuasa. Contoh apa dia? Contoh macam air. Air ni, tuan-tuan, dia bidang kuasa dia, negeri pun ada kuasa, persekutuan pun ada kuasa. Tanah, negeri pun ada kuasa, persekutuan pun dia ada kuasa. Masing-masing ada kuasa masing-masing. Sebab tu kerajaan boleh rampas tanah, tuan-tuan, ambil secara paksa, yang kita panggil land acquisition, pengambilan tanah. Di Johor dia ada apa yang dipanggil Sultanate Land, tanah sultan. Boleh ambil secara, boleh dikuasakan dengan undang-undang. Bahasa mudahnya dengan kekerasan, secara paksa, boleh. Negeri ada kuasa, persekutuan pun ada kuasa. Maka undang-undang pun lagu tu.
Jadi sekarang ni negeri buat undang-undang tidak membenarkan dan akan hukum siapa yang mengadakan hubungan jenis melalui dubur. Yang tu pun dia nak cabar, tuan-tuan. Pasal apa? Kerana apa yang kita tahu, dunia sekarang ni dia ada satu gerakan yang dipanggil LGBTQ, dia berselindung di sebalik human rights. Kalau kita biarkan, maka akan rosak negara kita. Negara kita akan rosak. Sebagaimana rosaknya negara luar. Tuan-tuan baca dalam website NHS, National Health Services di United Kingdom. Ni di UK. NHS ni dia macam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebih kurang lah. Dalam tu dia kata apa? Dia kata hubungan jenis pada dubur adalah hubungan jenis yang paling tinggi risiko untuk dapat penyakit akibat daripada jangkitan kuman, infection. Pasal apa? Kerana dubur dia tidak sama macam vagina, dia tidak sama macam faraj. Vagina atau faraj ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan memang untuk hubungan kelamin. Dubur tidak digunakan, tidak dicipta oleh Allah untuk hubungan kelamin. Dubur dicipta oleh Allah untuk keluarkan najis. Maka dia punya lining dia nipis. Lining dia tidak sama macam lining yang ada dalam vagina. Maka siapa-siapa yang mengadakan hubungan kelamin melalui dubur, dia paling berisiko, paling tinggi risiko untuk dapat macam-macam penyakit, HIV, syphilis, macam-macam lah, penyakit kelamin, penyakit pada alat kemaluan dan sebagainya. Jadi undang-undang agama ni sangat cantik, tapi golongan-golongan yang kelihatan menyebelahi golongan LGBTQ dan sebagainya, mereka berjuang habis-habisan untuk legalize, untuk jadikan benda ni sebagai benda yang legal, benda yang boleh di negara ni. Dan ini sangat bahaya. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, secara ringkas yang saya boleh ceritakan, ini adalah beberapa contoh yang saya boleh sebut dekat ke tuan-tuan, apa dia benda yang akan berlaku jikalau mereka menang. Dan kita tak mau biarkan mereka menang. Sebab tu banyak sekarang ni Majlis Agama Islam Negeri dah masuk, dah terlibat dalam kes ni, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala bagi kemenangan kepada agama ini, kepada umat ini yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar itu, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.